kita dah buat satu survey lah sebenarnya. Kita dah buat satu Telegram punya link di Telegram, yang mana dalam tu kita dah memang kumpulkan geng-geng yang nak cari ilmu kewangan ni, dan kita buat survey dan ramai yang nak tahu sebenarnya. Ni kita nak masuk topik yang pertama lah, berkenaan dengan pengurusan hutang dan pinjaman. Sebab kita sesi live kita ni, kita kalau boleh sampai pukul 10 je lah, sejam. So kita dah 15 minit pertama ni, sesi yang kedua lah. Sesi yang kedua kita nak cerita pasal pengurusan hutang dan pinjaman. Yang mana ni pun saya dah jauh tadi. Bismillah. Hutang ni bagi saya sangat menarik lah. Hutang ni sangat menarik. Sebab dalam banyak hal, ini satu cara yang paling mudah untuk dapat duit. Serius, hanya dengan mengisi borang kan, permohonan lah dengan kata lain kan, kita dapat borang, kita isi, kita pun hantar, tetap dapat 20,000. Kalau kita contohlah 20,000 ke 1,000 ke 50,000, orang alam lah, bergantung pada jumlah permohonan tu. Tapi bagi saya tak ada benda lain yang semudah itu. Kalau difikirkan kan. So kalau kita kata macam nak kumpul duit 20,000, jenuh kan. Ataupun nak dapat RM20,000 sebagai contoh, nak kena menjaga dapat RM20,000. Susah. Tapi kalau isi borang, submit dekat bank, submit dekat koperasi, submit dekat Along, submit dekat tak tahulah kat mana dia submit, dapat RM20,000, RM50,000, RM100,000. So bila cerita bab hutang ni, dia sangat senang, sangat mudah. Selama kita tak terbelit lah. Dia yang susah ni bila dah macam ni. Dia macam tu susah. Tapi kalau sebelum tu, kalau kita submit, nak dapatkan apa-apa, senang, yang kata lain. Hello, Tuan Amir. Hello, Assalamualaikum. Tuan Amir pula yang keras. Hello. Ada ke tak ada ni? Hello, Tuan Amir. Tiba-tiba jadi keras ni. Ke saya nak teruskan je? Dan tiba-tiba saya teruskan pula kan? Hello, Assalamualaikum. Tuan Amir? Hello, Assalamualaikum Tuan Amir. Sudah. Masih penonton masih boleh dengar ke? Masih boleh tengok ke? Sebab saya tengok Tuan Amir macam keras, saya dah kejung sebelah saya ni. Cuba komen sikit. Okey, boleh tengok Tiba putus putus. Allah. Saya tadi tiba-tiba terus senyap je tu. Saya pun macam ada lagi ke kita live ni? Okey, sekarang okey Tuan. Okey. Okey, sekejap saya letak Tuan dulu sebab sekejap saya kena hide saya punya dulu. Biasalah bila kat rumah ni dia kena cocok apa nama panggil ni, kabel ni. Sebentar Tuan Sorry. Kesilapan teknikal. Tapi live kita tak putus, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Maknanya Tuan cerita tu pendengar dengar lah, okey lah tu. Saya lah tiba-tiba bila tengah bercakap, saya tengok macam apa pasal Tuan Amir keras ni. Lari sekejap. Seminit, jap. Wifi kalau tak sambung dia slow. So minta tolong masuk video. Apa mama? Sambung tu. Apa? Itu dah banyak suara latar dah tu.
Suara latar banyak tu, betul-betul. Tak pasal-pasal semua orang dengar Sorry lah Jadi minta gangguan semua beralih. Okey. So hutang. macam saya bagi tahu tadi, hutang ni sebenarnya senang, mudah. Nak berhutang pun senang, dan isu dia bukan pada hutang. Kita nak berhutang 1 juta ke 10 juta ke tak ada masalah sebenarnya. Tapi bagi kebanyakan orang yang jadi permasalahan adalah ansuran bulanan hutang tu. Saya bagi satu contoh kalau katalah kita berhutang RM100,000, katalah hutang kita RM100,000 dan kita kena bayar sebulan RM1,000. So dia agak besar lah. Hutang RM100,000, sebulan kena bayar RM1,000. Nah, bandingkan pula dengan seorang lagi, katalah Mamat B lah. Mamat A tadi dia berhutang RM100,000, bayar sebulan RM1,000. Mamat B dia berhutang RM1,000,000, tapi dia bayar sebulan RM1,000. Okay. So antara Mamat A dengan Mamat B, si Fulan A dengan si Fulan B tu, mana yang rasa hidup dia susah? Bayar RM1,000 tadi kan? Sebab isu dia bukan nilai hutang tu. Okay. Nilai hutang tu kita boleh cover, tak ada masalah. Kita boleh ambil takaful, kalau berlaku apa-apa kat kita, hutang tu boleh dibayar dengan takaful. Kita boleh ada harta dekat belakang, kalau berlaku apa-apa, harta kita akan bayar hutang tu. So hutang tu bukan isu kat sini. Nak berhutang RM100,000 ke, RM50,000 ke, RM1,000,000 ke, that's not the issue, that's not the problem. Yang jadi masalah bagi kebanyakan orang ialah ansuran bulanan hutang tersebut. So dia punya key fundamental dekat sini bila berhutang adalah aliran tunai. Cash flow tu sangat penting. Sebab antara orang bayar RM1,000 sebulan dengan orang bayar RM10 sebulan, kan, ada RM990 beza dekat situ. Okay. So yang orang tak nampak ataupun dia tak faham ni lah, bila dia berhutang, so aliran tunai dia mengecil. So contoh macam dia ada hutang ni sikit, dia bayar sebulan RM100. Okay, tak ada masalah RM100. Dia hutang satu lagi, dia bayar RM300. Sekarang aliran tunai dia dah negatif RM400. Dia dah susut RM400. Lepas tu dia berhutang benda lain pula, beli kereta lah contoh, RM500 pula. Sekarang bayaran ansuran bulanan dia daripada RM400 dah jadi RM900. Kemudian tutak-tutak dia beli rumah. Dia beli rumah kena bayar RM1,000. Sekarang ansuran bulanan dia sebulan dah jadi RM1,900. Okay, bukan nilai hutang tu. Nilai hutang tu tak ada masalah. Nak hutang berapa banyak pun tak ada isu. Okay, so yang jadi isu adalah aliran tunai. Bagi mereka yang nak melangsaikan hutang, dia punya kata kunci dekat sini adalah aliran tunai. Jadi antara perkara pertama yang perlu kita buat adalah untuk mengecilkan dulu ansuran hutang tersebut. Okey, so hutang, nilai hutang kalau tak kecil tak ada masalah. Cik jadi saya ada hutang RM100,000, saya ada hutang RM50,000, saya ada hutang RM20,000. Tak ada isu lah, lantak lah nilai hutang tu berapa. Berapa bayar bulan-bulan? Semua hutang saya bayar RM2,000 sebulan. Okey, kita kena cari jalan daripada bayar RM2,000 sebulan, kita nak bayar RM500 sebulan. Supaya kita ada lebihan RM1,500. Sebab bila kita ada lebihan RM1,500, kita dah boleh bayar hutang-hutang kita yang lain tu. Okey, ini saya tak bercerita tentang jawapan klise bagi kebanyakan orang lah. Ada hutang, tak boleh bayar, cari pendapatan tambahan. Itu tak payah cerita lah kan. Itu semua orang tahu. Ini kita cerita pasal technicality hutang tersebut. Okey, sebab dalam hutang ni dia ada komponen dia. Dia ada nilai hutang dan dia ada ansuran hutang. So hutang ni nak selesai, biar bayar selesai lah. Itu je. Persoalan dia lah cara bayar. Sebab kebanyakan orang tak tahu cara membayar hutang. Sebab apa yang diajar atau apa yang dikongsikan oleh bank, terutama pihak yang kita berhutang, tak kisahlah dia bank ke, dia koperasi ke, kan, kita kalau kita pergi jumpa dia orang, contoh macam, cik saya nak mohon hutang RM25,000. Kalau dia bagi borang, kita isi-isi, settle. Dia siap tunjuk cara macam nak mohon. Tapi tak ramai orang bila pergi tanya sekali dengan, cik saya nak mohon hutang RM25,000. Okey, saya nak tahu macam mana nak cara langsaikan hutang RM25,000 ni dengan cepat. Kan, ada tak orang pergi tanya masa dia nak mohon hutang tu, tanya terus dekat banker tu, cik saya nak mohon nak beli kereta saya RM50,000. Okey, bayaran sebulan RM600. Okey, permohonan sekian. Okey, saya faham lah kena bayar sebulan RM600. Macam mana cik saya nak selesaikan hutang kereta yang 9 tahun ni jadi 3 tahun?
Kenapa tak tanya banker tu terus? Besar kemungkinan banker pun tengok semacam dia kedip mata kan. You bayar je lah, ikut bayaran bulanan. Saya pun tak tahu sangat nak settlekan hutang ni macam mana. Sebab dalam technicality tu tak ada orang ajar. Kenapa macam tu? Sebab latar belakang kita. Salah satunya kan, kita dekat sekolah tak diajar benda-benda macam ni. Kita kerja pun tak belajar benda-benda macam ni. Malah kita pergi ambil hutang ataupun mohon hutang pun, banker yang luluskan hutang tu pun tak ajar kita macam mana nak settlekan hutang tu. So macam mana nak tahu? Ni nak kena belajar daripada orang yang dah pernah melalui proses ni. Kan? So kalau saya boleh kongsikan, antara kaedah paling cepat untuk kita melaksanakan hutang, macam saya sebutkan tadi, kecilkan dulu ansuran bulanannya, adakan duit lebihan tersebut, lepas tu baru kita aim untuk laksanakan hutang tersebut. Kalau dalam buku ni, kan, kalau dalam buku ni muka surat 50, okey, bukan sebab saya nak promote buku sebab kalau saya cerita lebih-lebih ni kan orang tak faham. Okey, so kalau tengok dekat muka surat 50 ada tips menyelesaikan hutang dengan cepat. Kan? Ada tips menyelesaikan hutang dengan cepat tu. Okey, so kalau kita tengok muka surat 56 ada kaedah snowball, lepas tu ada kaedah pinjaman peribadi. Okey, muka surat 54 dengan 56. Okey. Paling cepat gabungkan dua-dua ni. Okey. Ada lebih kurang 7-8 teknik untuk laksanakan hutang. Okey, selalunya kita tak guna satu teknik lah. Kita biasanya gabung 2 atau 3 teknik serentak untuk nak cepat laksanakan hutang. Okey, tapi konsep dia adalah jangan terlalu gabra dengan nilai hutang. Jadi ada 5 hutang. Saya ada hutang sekian-sekian 50,000, saya hutang sekian-sekian 20,000, saya ada hutang sekian-sekian 15,000, hutang sekian-sekian 40,000, hutang sekian-sekian 1,000. Jangan panik, benda tu tak ada masalah. Okey, kecilkan dulu setiap hutang ni. Okey, dapat aliran tunai yang lebih, lepas tu baru fokus untuk laksanakan hutang paling kecil dahulu. Itu kaedah yang paling cepat untuk kita laksanakan hutang. Okey. Peringatan bagi mereka yang nak laksanakan hutang, tolong elakkan perkara ni daripada berlaku. Jangan sekali-kali satukan hutang. Sekarang ni banyak sangat program. Bila orang ada berhutang ni, dia pergi jumpa bank, dia pergi jumpa pihak ketiga, dia kata, okay, cik, kita boleh tolong cik ada 3 hutang. Macam ni lah, cik, 3 hutang ni, cik bayar sebulan 3,000. Contoh 3 hutang, bayar sebulan 3,000. Tapi kalau kita gabung 3-3 ni, jadi satu hutang, cik bayar sebulan 1,500 je. Okay? Dan cik jimat 1,500. Okay. Masalahnya adalah satu, daripada 3 hutang kecil, contohlah saya beri contoh, mungkin satu hutang ni 50,000, satu hutang ni 70,000, satu hutang ni katalah 100,000. So total ada lebih kurang berapa tu? 200, berapa tadi? 50, 70, 100. So 220,000. 220,000. Okay. Elok-elok ada 3 hutang, 50, 70, 100. Kita boleh langsaikan satu persatu. Sekarang bila gabung, dah jadi satu hutang besar, 220,000. Betul, tak dinafikan daripada bayar 3,000 sebulan, mungkin bayar 1,500 sebulan. Tapi macam mana pula nak langsaikan 220,000 yang dah jadi besar? Susah kan? So, cara dia adalah ada 3 hutang kecil, biarkan dia 3 hutang kecil, tapi kecil-kecilkan dulu hutang-hutang ni. Contohnya, kalau 50,000 ni dulu bayar 1,000, sekarang kecilkan jadi bayar 500. Kalau 70,000 ni dulu bayar katalah 1,500, sekarang kecilkan dia bayar 800. Okey. Dan kalau hutang yang 100,000 ni dulu bayar 1,400, sekarang kecilkan dia bayar katalah 1,000. Jadi bila kita campur semua, total bayaran ansuran bulanan jadi kecil sebagai contoh. Dan kita ada duit lebihan. Duit lebihan itulah baru kita gunakan untuk melaksanakan hutang paling kecil. Contoh macam hutang 50,000 tadi. So macam saya kata tadi, pertama, kecilkan dulu hutang, kecilkan dulu ansuran bulanan, ada duit lebih. Kedua, jangan satukan hutang. Kalau satukan hutang, satu tempoh ni menjadi panjang, dan lagi satu, jumlah hutang tu menjadi besar. Susah ataupun sukar untuk kita laksanakan hutang tersebut. Okay, ini saya bagi tips ringkas lah. Of course, dia ada banyak cara lain. Ada banyak teknik lain yang kita boleh gunakan untuk selesaikan hutang yang cepat. Ini sebab kita buat live macam ni kan. Betul-betul. Kalau saya ada papan putih, papan hitam lah, conteng-conteng. Dia suka saya ingatkan lah kepada viewers kita, pada kita punya pembaca, walaupun memang kalau dah ikut apa yang cakap bukti dah terbukti lah apa yang Tuan Zaidi punya nasihat ni memang ada dia punya keberhasilan. Tinggal lagi bila ilmu-ilmu live ni dia lebih pada spark lah untuk
kita gali lebih detail, refer terus kat Tuan Zaidi. Yang ni kita intro je. Ini Jangan nak terus. konsep. Betul. Kena faham benda tu. Dia cerita dia bukan macam ni lah. Sebelum kita boleh mahir memandu kereta kan, kita kena faham yang kita kena ambil lesen dulu. Yes. Jadi dan sebelum nak ambil lesen, kena pergi buat latihan memandu dulu. Yes. So kalau kita faham aturan dia macam tu, jadi senang. Jadi kita tak adalah macam ambil kunci kereta, start engine, tahu-tahu nak bawa kereta kan. Kita belajar. So dalam kewangan ni lebih kurang sama. Dia kena faham konsepnya dulu. Kemudian technicality tu dia akan datang kemudian. Itu bila kita dah mula belajar, dah tahu detail. Sebab dalam kewangan ni dia unik. Dalam dua individu biasanya takkan sama. Betul. Biarpun kita kata macam gaji dia sama, kerja dia sama. Betul. Pangkatnya sama, semuanya sama, tapi dia punya situasi kewangan dia pasti berbeza. Setuju. Jadi kita tak boleh ambil satu formula tu kita nak pergi tepek-tepekkan dekat semua orang. Dia tak boleh. Dia bukannya macam acuan karipap. Kan satu acuan karipap sama je keluar. Dia tak boleh. Dalam kewangan yang penting faham konsep, kemudian kena adjust ikut situasi masing-masing lah. Betul. Saya setuju sebab betul gaji yang sama tapi gaya hidup tu kadang berbeza. Itu banyak faktor yang orang cakap dia tak boleh, template tu tak boleh apply pada semua orang. Mungkin lah setengah orang okey, tapi realitinya bukan macam tu. Sebab saya setuju sebelum ni pun saya dengar yang dengan Puan Hajah Rohani, kita punya IG live pun dia cakap sama. Dia bagi tahu macam tu betul lah. Ibaratnya dia cakap setiap orang ni berbeza conduct macam mana nak handle dia punya pengurusan kewangan. Walaupun status kewangan sama tapi pasti cara nak handle kewangan dia berbeza. Okey, saya setuju. So